Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya sehingga kita dapat sama-sama masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmunya. Dan ini merupakan satu anugerah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pimpinannya, terus memberikan kepada kita nikmat istiqamah dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita, meredai kita semua, memberikan kepada kita keafiatan dan kesihatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dalam membacakan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sambung kita pada muka surat 101. Ketahuilah bahawasanya tiada sah takbiratul ihram. Tiada sah takbiratul ihram dan yang lainnya daripada zikir-zikir kecuali dia melafazkan dengan lisannya sehingga dapat mendengarkan dirinya sendiri jika tiada apa-apa yang menghalang. Jadi kita masih lagi dalam bab membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbir yang kita baca ketika untuk memulakan solat kita. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan di sini bahawasanya tiada sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita tidak sah. Dan yang lainnya daripada zikir-zikir. Zikir-zikir apa? Zikir-zikir yang wajib. Yang boleh kita kategorikan sebagai rukun qauli. Rukun percakapan. Bermakna bila kata rukun percakapan, mestilah dilafazkan. Tak boleh, tak sah baca dalam hati, tak sah. Satu-satunya rukun yang kita baca dalam hati itu adalah niat. Adalah niat. Dan niat itu kita baca bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika mana kita ada kemampuan.
Tetapi Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Haramain rahimahumullah wa ta'ala mengatakan, jika mana bagi seseorang itu payah untuk membaca niat ketika melafazkan takbiratul ihram, maka bolehlah dia membaca niat itu berdekatan sebelum dia nak baca takbiratul ihram. Bila nak dah standby nak semayang ni, terus baca saja aku semayang zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, maka sah. Ini mengikut pendapat Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Haramain rahimahumullahu ta'ala. Jadi mereka ni ulama-ulama yang mu'tabar. Mereka mengatakan niat itu tetap dalam hati. Cuma kalau ada kepayahan, boleh diniatkan sebelum takbiratul ihram. Tempatnya tetap dalam hati. Datang pula ada ustaz-ustaz yang baru-baru ini mengatakan boleh, tak payah niat langsung. Niat itu tak payah niat. Cukup kita melafazkan, kita sudah menghadirkan diri, kita nak buat perbuatan itu, dah kira kita niat. Ini masalah ni. Ustaz rasa dia lagi bagus daripada imam-imam terdahulu. Kalau imam dahulu sudah mengatakan nak kena niat, ustaz ni pula nak cakap pandai, taklah apa-apa pandai. Nak cakap bodoh marah bukan ustaz sini lah, ustaz-ustaz kat negeri lain. Negeri mana tu tak payah tahulah. Subhanallah, mengatakan niat itu tak payah sebenarnya. Subhanallah. Baik. Jadi balik pada tentang takbiratul ihram. Dia kata sini, tidak sah takbiratul ihram dan yang lainnya daripada zikir-zikir. Daripada zikir-zikir kecuali dia melafazkan dengan lisannya. Bermakna rukun qauli termasuk takbiratul ihram tidak sah melainkan jika mana dia melafaz dengan lidahnya baru sah. Dalam hati tak sah. Bila kata dengan lisannya sehingga dapat mendengarkan dirinya sendiri. Bermakna dia kalau lafazkan ini rukun, ini zikir-zikir yang wajib yang kita namakan rukun qauli, dia boleh dengar sendiri bacaan dia itu. Rukun qauli itu apa? Takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, tahiyat akhir, selawat kepada Nabi SAW, dan terakhir adalah memberi salam. Salam yang pertama itu adalah rukun qauli. Jadi bila kita sebut Assalamualaikum warahmatullah, maka kena lafazkan, tak boleh just kepala je. Ada ni pula. Ini sunnah anggut kepala ni. Sunnah siapa pun tak tahu. Allahu a'lam. Nak cakap salah, tak salah lah. Cuma nak cakap proper one, yang betulnya Assalamualaikum warahmatullah. Patah balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aku takut lagi setahun ada penyakit tengkuk pula keluar. Subhanallah. Jadi balik pada tentang ini, melafazkan dengan lisannya sehingga dapat mendengarkan dirinya sendiri jika tiada apa-apa yang menghalang. Apa maknanya jika tiada apa-apa yang menghalang? Maknanya kalau dalam keadaan yang normal. Keadaan normal. Bermakna tidak ada angin yang kencang, tidak ada bunyi yang kuat, tidak ada dibukakan muzik yang kuat, tidak ada speaker yang sedang melaungkan ke, TV buka kuat ke, tak ada, semua keadaan sunyi. Dia baca takbiratul ihram tu dia boleh dengar Allahu Akbar. Ataupun dilafazkan dengan secara bernafas Allahu Akbar. Ada dengar dia punya sebutan tu. Sebutan dia dengar. Maka hukumnya sah. Tapi kalau dalam keadaan normal, dia tak boleh dengar suara diri sendiri. Bunyi dia. Mulut dia bergerak. Ni namanya lip sync. Ni namanya lip sync. Jadi kalau mulut saja bergerak, mulut dia komak kami, tak ada bunyi lafaz keluar, maka tidak sah takbiratul ihram itu. Jadi harap maklum. Ustaz, saya dah 40 tahun semayang Ustaz. Semua semayang saya macam gitu. Nak kena qada ke? Yang kita tak tahu itu biarkan. Yang penting kita dah tahu ini, kita perbarui. Yang penting kita dah tahu ini, perbarui, perbaiki maknanya. Baik. Hal ini telah kami kemukakan terdahulu pada fasal-fasal yang awal kitab ini. Kalau kita masih ingat, waktu kita awal-awal mula belajar,
Kategori orang yang melafazkan zikir itu dia ada 3 peringkat. Kan? Membaca zikir itu dia ada 3 peringkat. Yang pertama, hati dengan lidah sama-sama baca. Dan ini yang afdal. Hati dengan lidah sama-sama baca. Mulut baca Allahu Akbar, hati juga baca Allahu Akbar. Mulut baca selawat, hati juga baca selawat. Dia sama-sama. Baik. Yang kedua, martabat yang kedua, zikir dengan menggunakan hati sahaja. Yang ketiga, zikir menggunakan lidah sahaja. Maka semua ni, tiga-tiga ni sah. Melainkan kalau dia itu rukun kauli, maka dengan hati itu tidak sah. Itu sahaja. Itu dia kata situ. Seperti hal ini telah kami kemukakan terdahulu pada fasal-fasal yang di awal kitab ini. Jadi kalau kita nak tahu apa dia, sila rujuk kembali lah. Kita sudah melalui kitab ni. Baik. Tetapi jika lisannya bisu, yakni lidahnya bisu, atau ada sesuatu keaiban yang menghalang, pelat ke, memang lidah ada pendek ke, atau sebagainya lah, dia tak bisu, tapi something yang block, ada blockage kat mulut dia, tak boleh nak bercakap, seperti keadaan orang yang normal. Baik, maka hendaklah digerakkan lisan ini semampu yang boleh dan sahlah solatnya. Imam Nawawi mengatakan kalau dia ini orang yang bisu, jika mana orang ini adalah orang yang bisu, maka ataupun dia ada sesuatu yang menghalang, maka hendaklah digerakkan lisannya. Bila kata dia menggerakkan lisannya, hukumnya adalah wajib. Wajib untuk dia menggerakkan lidahnya. Bila kata menggerakkan lidahnya itu, digerakkan semampunya. Digerakkan semampunya. Kalau andai kata tak keluar suara, maka disupport dengan hati je. Sama-sama dibaca dengan hati. Kenapa mesti juga digerakkan lidah dia? Kerana seseorang itu tidak boleh meninggalkan perkara yang dia mampu buat. Kalau dia mampu untuk baca, tapi dengan menggerakkan lidahnya dan dibantu dengan hatinya, maka wajib dilakukan sedemikian itu. Wajib dilakukan sedemikian itu. Jadi kalau orang itu mampu, contohlah, kita jangan cakap tentang bab lidah, kita sebut tentang bab mengenai dengan orang yang tak mampu berdiri. Kita pergi pada orang yang tak mampu berdiri. Ini yang banyak. Mohon maaf banyak-banyak. Mungkin ada orang tersalah faham. Dia fikir tak mampu berdiri terus boleh duduk terus on the spot. Tak. Kalau dia tak mampu berdiri, dia kena berdiri semampu dia. Apa maksud diri semampunya? Contoh, saya tak boleh diri biasa, Ustaz. Saya kalau berdiri, saya cuma kena berdiri bertongkat. Atau diri dengan menyandar. Atau diri dengan meminta orang memegang saya. Maka dia kena buat perkara-perkara tersebut. Dia tak boleh diri dia terus duduk. Terus sampai kursi. Jalan boleh. Boleh pula lepas semayang tu jogging. Bila semayang pula duduk. Ji, tadi saya nampak awak jogging. Bukan main lagi. Alah Ustaz, saya tak boleh duduk lah Ustaz. Saya tak boleh diri lah Ustaz. Jogging boleh, diri tak boleh. Ni nampak sah semuanya cari can. Jadi orang-orang yang macam gini, dia tak boleh just lompat pergi duduk. Duduk kerusi ke, duduk antara duduk sujud ke, atau duduk bawah, tak soal. Dia tak boleh just lompat. Dia nak kena berdiri semampunya. Menyandar ke belakang ke, menyandar ke depan ke, berpegang kepada tongkat ke, berpegang kepada kerusi ke, tak soal. Jadi dia kena mampu, kena buat apa semampunya dahulu. Dah tak boleh cuba usaha macam-macam, tak boleh, barulah dia duduk atas kerusi, atas lantai dan sebagainya. Maka begitu juga dengan berkenaan dengan membaca takbiratul ihram. Kalau tak mampu untuk baca secara lafaz, lidah boleh gerak tak? Boleh. Gerakkan lidah. Kalau lidah cuma boleh gerak sikit-sikit pun jadilah. Kemudian takbiratul ihram itu dibaca dalam hati. Subhanallah. Dia tak nama nak meninggalkan. Ustaz, saya dah bisu, ala-ala bisu, saya tak boleh buat apa, biarkan lah. Tak. Tetap dia kena dengan isyarat dia. Tetaplah itu dengan isyaratnya. Itu dia kata situ.
Jika lisannya bisu atau ada sesuatu keaiban yang menghalang, maka hendaklah digerakkan lisannya semampu yang boleh. Nampak? Semampu boleh dia kena gerakkan lidahnya. Semampu boleh dia kena gerakkan lidahnya. Tak boleh just buat bodoh. Satu, tak dengar pun, tak nampak pun awak. Oh, saya bisu lah. Tulis, saya bisu. Contohlah, maaf kata. Maka kalau dia itu orang yang mengerti, tahu, maka dia tidak boleh tinggalkan menggerakkan lidahnya. Ini hukum. Baik. Dan sahlah solatnya. Sahlah solat. Kenapa cakap sahlah solatnya? Kerana orang ini tidak mampu untuk melafazkan takbir atau ihram dengan lidahnya. Seperti Imam Nawawi mengatakan, dan sahlah solatnya. Baik, kita sambung lagi. Ketahuilah bahawasanya tiada sah takbir atau ihram dengan bahasa ajam. Yang ini bukan bahasa Arab. Bermakna tak boleh, dia tak mampu cakap Allahu Akbar terus sebut Allah Maha Besar. Macam nak kena tongkat budak ni. Contohlah, melafazkan takbir atau ihram itu wajib dalam bahasa Arab. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semua ulama mengatakan tidak sah melafazkan takbir atau ihram melainkan dengan bahasa Arab sahaja. Yang namanya bahasa Inggeris, yang namanya bahasa Melayu, yang namanya bahasa Tamil, yang bahasa Cina, tak sah. Mesti menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang dimuliakan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Orang-orang ahli syurga itu akan berkata-kata dengan menggunakan bahasa Arab. Ustaz, saya tak pernah tahu macam mana nak sebut bahasa Arab. Ustaz, Quran saja merangkak. Macam mana pula kat syurga nanti saya boleh buat bahasa Arab? Itu urusan Allah. Yang penting kita amal sampai dapat masuk dalam syurga. Bukan nak pergi duk bahaskan macam mana nak cakap bahasa Arab dalam syurga. Ni yang salah fahamnya. Baik. Jadi dia kata sini, tidak sah takbir atau ihram dengan bahasa ajam. Yang ni bahasa selain daripada bahasa Arab. Dinamakan ajam. Bagi siapa yang mampu menyebutnya dalam bahasa Arab. Siapa orang yang tak sah ni? Orang ini mampu untuk melafazkan bahasa Arab. Dia ni mampu untuk melafazkan Allahu Akbar. Dia tahu. Boleh. Hari itu nak buat extraordinary. Nak act lebih sikit. Allah Maha Besar. Pula. Lain pula Pak Haji ni hari ni. Maka macam mana hukumnya? Hukumnya tidak sah. Kerana dia mampu untuk melafazkan takbir atau ihram dalam bahasa Arab. Tetapi orang yang tidak mampu, maka sahlah lafaznya dengan bahasa selain Arab. Sahlah lafaznya dengan bahasa selain Arab. Bahkan hukumnya wajib. Kalau dia tak mampu untuk melafazkan dalam bahasa Arab, maka wajib untuk dia menterjemahkan dalam bahasa apapun yang dia mampu. Wajib untuk dia menterjemahkan takbir atau ihram kepada bahasa yang dia mampu berkata-kata. Ustaz, ada ke Ustaz orang tak mampu untuk melafazkan bahasa Arab? Kita kena meluaskan pemikiran kita. Benda ni boleh apply kepada siapa? Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam, dia mungkin tak pernah dengar bahasa Arab. Contohlah dia orang Afrika. Contoh. Ni bukan betul-betul contoh. Dia tak pernah dengar bahasa Arab. Tiba-tiba dia masuk Islam. Asyhadu an la, masuk Islam pun mengucap pun kita ajarkan dia. Tiba-tiba kita nak suruh dia bersemayang, dia nak baca Allahu Akbar, dia tak tahu. Maka dia boleh lafazkan takbir atau ihram itu mengikut bahasa yang dia mampu. Bahasa yang dia mampu. Tetapi, ingat, bukan sekadar itu saja stop. Dia wajib belajar macam mana nak melafazkan takbir atau ihram dalam bahasa Arab.
Ustaz, saya tak mampu, sudahlah nak buat macam mana? Tak boleh. Bila dia kata tak mampu, maka dia itu excuse. Tapi masa yang sama, dia tetap wajib belajar macam mana nak lafazkan takbiratul ihram. Wajib, hukum dia wajib. Baik. Jika dia lalai atau cuai belajar, malaslah, nantilah. Zuhur, aku baru masuk Islam. Nantilah boleh. Nanti asar, nanti ke maghrib nanti aku belajarlah. Jika mana dia lalai atau cuai belajar. Atau cuai belajar ni, hal keadaan dia ini mampu untuk belajar. Apa maksud mampu untuk belajar? Maknanya apa? Dia ini tidak ada kekurangan pada segi IQ dia, maaf kata. Tidak ada kelembapan, tak lembab. Orang biasa, normal. Dia ni mampu belajar, hal keadaan otak dia itu normal. Dan yang kedua, waktu masih luas yang menyempatkan dia untuk belajar melafazkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Kalau ini dua ada, dia ini orang yang normal, otak dia normal dan waktu tu luas, maka dia sudah ada syarat wajib belajar macam mana nak lafazkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Kalau salah satu daripada ini tak ada, dia itu lembab, susah nak belajar. Allahu Akbar, Allah je nak kena ulang 40,000 kali. Sampai yang tukang ajar tu sampai kera. Betul lah, ya Allah, kesianlah Pak Haji ni. Betul-betul susah. Dia ada IQ dia ada problem sikit. Contoh. Ataupun waktu sempit. Contohlah, saya kasih contoh. Asar sekarang pukul 4.20. Letaklah contoh, 4.20 asar. Dia masuk Islam pukul 4.10. Tak sempat untuk dia belajar macam mana nak lafazkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Maka ketika itu dia boleh menerjemahkan. Baik. Maka ketika itu dia boleh menerjemahkan. Baik. Bermakna apa? Kalau salah satu daripada dua syarat itu tidak ada dan dia melafazkan sembahyang dengan menggunakan takbiratul ihram yang diterjemahkan, maka sembahyang dia itu sah dan tak perlu untuk diqadakkan. Sembahyang dia sah dan dia tak payah untuk qadak. Tak payah qadak. Tapi kalau dia itu cuai, lalai ataupun cuai belajar, maka sembahyang dia itu tidak sah, bermakna dia kena qadak sembahyang dia itu balik. Ada time belajar tak nak. Masuk Islam pukul berapa? Pukul 10 pagi. Asar pukul berapa? Pukul 4.20. Ada berapa jam tu untuk dia belajar. Sekadar lafaz Allahu Akbar. Al-Fatihah tu nanti pelan-pelan lah. Allahu Akbar je nak belajar. Tapi malas. Nantilah aku baru masuk Islam. Mandi dululah. Dah mandi. Nampak tilam dengan Cik Mut dah. Cik Bantal dengan Cik Selimut. Nampak baring sejuknya hujan-hujan gini. Ya Allah. Sadar-sadar pukul 4. Kalang kabut. Salah siapa? Salah dia. Kerana apa? Kerana lalai. Maka sembahyang dia wajib tetap buat tapi tak sah. Wajib tetap wajib tapi tidak sah. Bermakna dia kena qadak. Kerana kecuaiannya dia tidak mampu untuk melafazkan takbiratul ihram dalam bahasa Arab. Subhanallah. Baik. Dan wajib dia mengulangi semua solat-solat dalam masa dia melalaikan belajar bahasa Arab. Dia bukan belajar bahasa Arab. Nak melafazkan takbiratul ihram ataupun rukun-rukun yang wajib di dalam solat. Rukun-rukun yang wajib. Baca takbiratul ihram dulu. Pelan-pelan. Jangan tu baca Assalamualaikum. Baca Allahu Akbar dulu. Kemudian belajar pula Al-Fatihah. Tak kisah walaupun dengan dia melihat. Dituliskan dia baca. Allahu Akbar baca. Allah A-L-L-A-H-U. Allahu Akbar. Tak apa. Yang penting lafaznya. Macam mana dia baca, melihat skrin ke, melihat di tangan ke, di paper ke, tak soal. Tak soal. Bukan maknanya tengok paper tak sah, tak. Kita jangan menyempitkan benda yang luas. Kalau dia mampu dengan cara membaca, dengan melihat, tak apa. Fadal. Al-Fatihah dengan baca seperti itu, tak apa. Fadal. Nanti pelan-pelan dia akan biasa. Subhanallah. Baik. Wajib dia mengulangi semua solat-solat di masa dia melalaikan belajar bahasa Arab.
Boleh baca, boleh belajar, tak nak belajar. Sibuk dengan urusan-urusan dunia, hayal-hayal. Maka apa yang dia semayang itu dengan menggunakan bahasa lain, maka dia wajib untuk dia qada. Hukum dia wajib untuk dia qada. Baik. Kemudian ketahuilah menurut mazhab sahih, bermakna pendapat yang sahih dalam mazhab, bahawasanya takbiratul ihram itu tidak dibaca dengan panjang atau dengan pendek. Takbiratul ihram itu tidak dibaca dengan panjang ataupun dengan pendek, tetapi dilafazkan secara bersahaja dengan cepat. Baik. Ini apa yang dimaksudkan dengan apa yang diterjemahkan sini adalah, maknanya takbiratul ihram itu kita tidak boleh memanjangkan dan juga memendekkan pada tempat yang tak boleh panjang, tempat yang tak boleh pendek. Ada beberapa tempat dalam lafaz Allahu Akbar itu kita tak boleh panjangkan. Yang pertama, tak boleh kita panjangkan lafaz Allah. Lafaz Hamzah lah kalau ikut bahasa Arab. Ataupun lafaz alif dia situ. Baris fathah dia tu. Baris atas dia itu tak boleh panjang. Kita tak boleh sebut Allahu Akbar. Salah. Makna lari. Kalau kita kata Allahu Akbar, bermakna Allah itu maha besar. Allah maha besar. Tapi kalau kita sebut Allahu Akbar, maknanya dia apa? Adakah Allah itu maha besar? Dah ada question mark kat situ. Nampak? Lari. Kita panjangkan sikit je maknanya lari. Itu yang pertama. Tak boleh melafazkan lafaz Allah. Lafaz Hamzah tu. Kemudian, yang kedua, tak boleh kita lafaz, kita panjangkan lafaz Hamzah. Allahu Akbar. Salah tu. Allahu Akbar. Jadi Hamzah ataupun alif di hadapan itu tak boleh dipanjangkan. Subhanallah. Baik. Dan tempat yang tak boleh dipendekkan. Tadi kita dengar tempat yang tak boleh panjangkan. Dan tempat yang tak boleh pendekkan adalah lafaz Allah. Tak boleh Allahu Akbar. Dia mesti Allah. Pasal situ ada huruf mad. Mad asli. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Itu namanya kita sudah mengurangkan hurufnya. Jadi tak dipanjangkan pada tempat yang tak boleh dipanjangkan. Dan tak boleh dipendekkan pada tempat yang tak boleh dipendekkan. Tapi pada lafaz alif, pada lafaz huruf lam, lafzul jalalah, Allah, maka maximum allowance. Kadar panjang yang dibolehkan dalam syarak adalah 14 harakat. Allah. 14 harakat tu kita kira lah. Allahu Akbar. Tu maksimum. Allah tu sampai 14 harakat. 14 alif dia panggil. Maaf, 7 alif dia panggil. Dia panggil dengan 7 alif. Dipanggil dengan 7 alif. Baik. Jadi kalau dia nak baca, nak panjangkan lafzul jalalah, lafaz lam tu tak boleh lebih daripada 7 alif ataupun 14 harakat. Pasal apa? Kalau kita nak, kadang-kadang ada orang dia nak masuk niat ni susah ni. Allah. Habis niat. Habis. Gol. Susah nak masuk niat dah. Kan dah diberitahu kalau dia dah tahu susah, niat sebelum takbiratul ihram. Habis cerita. Ini dah Allah. Dia Allah. Imam dah tayar akhir dah. La ilaha illallah. Jadi maksimum jangka masa yang paling dibolehkan adalah paling panjang 14 harakat ataupun dipanggil 7 alif. Lebih batal. Tak sah takbiratul ihram dia. Jadi kata situ tidak boleh dipanjangkan benda yang tak boleh dipanjangkan ataupun dipanjangkan pada kadar yang dibolehkan, iaitu pada lafaz lam, huruf Allah.
perkataan Allah itu. Allah, lam tu Allah. Maka situ 14 harakat maksimum. Baik, kemudian ada pendapat mengatakan dengan panjang, tetapi yang betul pendapat yang pertama. Adapun takbir-takbir yang lain menurut mazhab sahih yang terpilih baik dipanjangkan sehingga sampai kepada rukun sesudahnya. Imam Nawawi mengatakan, adapun takbir-takbir yang lain. Apa takbir-takbir yang lain? Dinamakan takbir intiqal. Takbir intiqal. Kalau bahasa Arabnya alif nun ta, qaf alif lam. Alif nun ta, qaf alif lam. Intiqal. Takbir perpindahan nama dia. Apa takbir perpindahan? Maknanya takbir berpindah daripada rukun pergi ke rukun. Daripada berdiri pergi ke rukuk, kita baca takbir. Maka ulama mengatakan, menurut mazhab yang baik, dipanjangkan sehingga sampai pada rukun sesudahnya. Bermakna dia sebut-sebut Allahu Akbar. Dah betul-betul tunduk, dah straight, dah 90 degree baru akbar. Jangan Allahu Akbar baru turun. Ataupun dah turun baru Allahu Akbar. Salah. Subhanallah. Baik. Jadi sebenarnya ini adalah dikata si pendapat yang sahih, termasuk juga takbiratul ihram. Dipanjangkan lafaz lamnya itu supaya memberikan masa untuk dia memasukkan niat dalam hati dia. Subhanallah. Baik. Ada pendapat mengatakan tetap tidak dipanjangkan. Kalau dia memanjangkan apa yang tidak patut dipanjangkan, atau dia meninggalkan memanjangkan yang mesti dipanjangkan, tidaklah batal solatnya, tetapi berluput buatnya keutamaan solat. Apa dia kata sini? Kalau dia memanjangkan apa yang tidak patut dipanjangkan, atau dia meninggalkan memanjangkan yang mesti dipanjangkan, tidaklah batal solatnya, tetapi terluput buatnya keutamaan solat. Ini bagi apa? Bagi takbir intiqal. Takbir perpindahan. Yang daripada rukuk pergi, daripada diri pergi rukuk, daripada i'tidal pergi sujud dan seterusnya. Maka kalau dia itu memanjangkan apa yang tak boleh dipanjangkan, atau meninggalkan memanjangkan yang mesti dipanjangkan, tidaklah batal solat. Sebab tu dia kata ini, benda ni kena pada takbir intiqal. Kalau takbir atau ihram dia buat macam gini, batal sembahyang dia. Kerana takbir atau ihram itu adalah rukun. Yang lain itu bukan rukun. Baik. Ketahuilah tempat dipanjangkan ialah sesudah lam yang pertama dari kalimah Allah, dan yang lain tidak boleh dipanjangkan. Ini telah kita terangkan tadi. The only tempat yang kita boleh panjangkan itu adalah lafaz Allah. Huruf lam tu. Lam yang kedua. Allah. Allahu Akbar. Dan bila kata panjang, bermakna panjang maksimum 14 harakat ataupun 7 alif. Dan tempat lain tak boleh dipanjangkan. Allah, huruf alif tak boleh, ba pun tak boleh. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan menyambung kembali masih lagi pada muka surat 102 insyaAllah, lagi 2 minggu insyaAllah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.